السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرض، ورب العرش العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dimuliakan ayahanda Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara sifat yang dituntut di dalam agama Allah ini adalah sifat, kalau boleh bahasa mudah saya sebut, sedar ke diri. Itulah sekira-kira mafhum daripada tajuk ataupun nama surah yang dibaca oleh ayahanda Tuan Imam sebentar tadi, surah Al-Alaq. Biar kita ni sedar ke diri bahawa asal kita walaupun daripada benih air mani dan sebagainya, tapi itulah kita alaqah, seketul darah. Itulah kehaibatan Al-Quran, sentiasa mengingatkan diri kita yang lemah ini bahawa itulah level kita pada satu waktu dahulu. Itulah saya, tuan-tuan muslimat dan seluruh manusia, sama ada dia Islam atau tidak Islam, beriman atau tidak, itulah kita, seketul darah. Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah mengungkit kisah ini supaya kita menyadari
tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, siapalah kita? Maka saya mulakan dengan bab ini terlebih dahulu untuk mengajak diri saya muslimin dan muslimat menyadari betapa besar dan betapa pentingnya pembersihan dalaman ini, pembersihan jiwa, pembersihan hati, yang ramai kadang-kadang orang menumpukan hanya pada pembersihan luaran, yang kita tidak nafi ia adalah penting, terutama dalam ilmu fiqh yang banyak menekankan persoalan kebersihan luaran. Umpama contoh nak solat dan sebagainya, tempat solatnya, pakaiannya, berwuduknya. Tetapi kata Sayyidina Umar, kadang-kadang kita alpa, kita lupa pembersihan dalaman. Dan bagaimana Islam mendidik kita supaya membersihkan dalaman kita, hati kita, hak tu mudah faham, supaya kita hidup menjadi manusia yang sedar ke diri, tahu diuntung, kenal Allah, kenal pencipta, dan tahulah semua yang kita lalui ini telah ditulis oleh makhluk Allah yang nama dia Al-Qalam. Makhluk pertama yang dicipta oleh Allah ialah Al-Qalam, dan Al-Qalam atau pen, pena ini menulis di Lauh Mahfuz. Dan yang kita dapat inilah Allah tulis di sana dah awal lagi, belum ada manusia lagi. Baik, malam ni kita nak bicarakan salah satu jalan untuk kita membersihkan hati. Bukan saya nak ajar tasawuf, tidak. Tetapi nak bedah sepotong ayat Al-Quran yang duduk dia dalam surah nama dia At-Taubah, atau dikenal juga dengan surah Bara'ah. Saya nak ambil satu ayat sahaja, dan kemudian kita nak tengok betapa bahayanya sifat ini dan betapa wajibnya kita menyingkirkan sifat itu daripada diri kita. Baik, ayat yang saya pilih ialah ayat 25 khamsah wa ishrun daripada surah Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Sadaqallahul azim. Lengkap saya baca 25 surah At-Taubah, atau dinamakan juga Bara'ah, yakni pelepasan, Bara'ah.
Kalau orang Arab marah kita, dia kata barrah. Kan kita bertekak dengan dia, dia mengamuk asal tak dapat rokok. Kan dia marah, dia kata kita barrah. Barrah tu makna aku tak mau tengok muka hang, aku melepaskan diri hang berambut. Lagi aku terajang hang mampu, habis kurang begitulah barrah. Makna melepaskan diri. Bara'ah makna Allah dan Rasul berlepas diri dari musyrikin Makkah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Al-ayah. Baik, kita nak bersih diri. Ayat 25 At-Taubah. Kata Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathirah. Pertama Allah sebut, dan demi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menolong kamu. Nasarakumullah, nasara jadi fi'lun madhi, telah menolong. Allah telah menolong, telah membantu kamu. Fi mawatin kathirah, dalam banyak peperangan. Allah mulakan dengan ayat itu. Allah mula cerita pada Nabi, wahai Muhammad, wahai para sahabat, ingat aku ni Allah banyak sungguh menolong kamu dalam banyak peperangan. Allah tolong Rasulullah dalam Badar Al-Kubra. Ketika kekuatan fizikal tidak seimbang. Ada yang membahaskan 313 Ahlul Badar. Ada yang membahaskan 307 sahaja. Ada yang membahaskan 360 lebih. Setakat kita rojok kitab tak sampai 400. Makna 300 lebih lah. Kudanya 2 ekor, untanya 70, selebihnya pejalan kaki, senjatanya pedang tak banyak, pelepah tamar dan serban yang koyak. Itulah senjata para sahabat. Allah tolong. Panjanglah, saya tak mau bahayan tu, panjang. Allah kata aku bantu kamu dalam Ghazwatul Uhud. Allah tuan-tuan, kalau kita turun airport Madinah belah malam, matar, kita turun airport Madinah. Kalau kita direct KL Madinah, saya banyak kali juga KL Madinah. Kalau kita landing tu belah malam, Allahu Akbar tuan-tuan. Syahdu hati ni apa dia? Waktu kita daripada airport nak pergi hotel di Madinah, kita akan lalu Jabal Uhud. Aduh, dia punya belah malam tu dengan sinar lampu dia, spotlight dia, dia suluh bukit Uhud tu. Ya Allah, jatuh air mata dalam bah. Lu ingat Rasul. Astaghfirullah. Cantiknya ya Allah ya Tuhan. Hati ni rasa tak tahu nak apa. Saya pesan jemaah tu, tengok tu, saya kata, pakat teriak, pakat semua sok-sek dalam bah, turun-turun seokok hilang menangis. Tuan-tuan muslimin, ada wakil seokok tu ada, bukan tak ada. Bukan semua wali dah, ada seorang dua. Muslimin, muslimat. Kita tengok Jabal Uhud tu belah malam, ya Allah ya Tuhanku. Guguk air mata kita. Cantiknya spotlight tembak bukit Uhud. Ya Rabbal Alamin, cantiknya. Sebab Uhud dengan Madinah bukan jauh mana pun, dekat dah. Baik.
Allah kata aku bantu kamu. Tak habis ayat lagi, kita sambung. Aku bantu kamu dalam perang Uhud. Terserlah peranan munafiqin. Golongan Abdullah bin Ubay bin Salul. Musang berjanggut apa ni? Gunting dalam lipatan. Sebutlah apa pun. Duri dalam daging. Lighter dalam kotak rokok. Bohlah apa pun. Sebutlah apa pun. Menarik tentera seramai 300 orang. Tinggal 7. Nak lawan 3. Tak seimbang. Tapi Allah tolong. Allah bantu. Walaupun peringkat awal, minkum yuhibbuna dunya wa minkum yuridud dunya wa minkum yuridul akhirah. Sebahagian kamu hendak ke dunia, sebahagian kamu hendakkan akhirat. Maksud dia, sebahagian sahabat turun daripada Jabal Rumat, daripada bukit pemanah, dan mengutip harta di bawah. Itu maksud yuridud dunia. Allah pukul di peringkat awal, sahabat tumbang dan tewas, sehingga gugur Sayyidina Hamzah dengan tombak Wahsy, sehingga Nabi terasa hati. Dan Wahsy pun tahu, penombak yang hebat ini tahu. Setelah dia masuk Islam, Nabi bila tengok Wahsy, Nabi macam, ialah Nabi pun manusia. Nabi terasa benar hati dia. Kenapalah tombak teruk ayah pak saudara aku. So Wahsy pun tahu Nabi semacam terasa hati dengan dia. Itu yang Wahsy berhijrah meninggalkan Madinah. Tetapi Wahsy berbangga, seperti yang ditulis oleh Mahmud Al-Misri dalam Ashabur Rasul. Wahsy menyatakan, tombakku ini telah membunuh kekasih Allah dan telah membunuh musuh Allah. Maksud kekasih Allah ialah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan maksud musuh Allah dialah yang telah menombak dan membunuh Musailamatul Kadzab, si nabi palsu itu. Bangga dia. Walaupun dia melarikan diri jauh dengan Nabi. Nabi terasa hati. Sebab itu ada kes bila sepupu Nabi nak masuk Islam, nama dia Umair bin Abdul Harith, Umair bin Al-Harith. Al-Harith ni pak menakan Nabi, abang kepada Abdullah ayah Nabi. Al-Harith bin Abdul Muttalib, anak dia nama Umar. Satu hari Umar nak masuk Islam, dia jumpa Nabi. Riwayat sebut Nabi macam acuh tak acuh. Kenapa? Ulama bahas. Sebab pertama, Nabi manusia macam kita juga, ada perasaan. Kenapa? Sebab sepupu Nabi tu, si Umair ni, antara keluarga Nabi selain Abu Lahab yang paling kuat menghina Rasulullah. Hang tu sepupu aku, darah Bani Hashim. Dok hina Nabi, Allah, kuat sangat sampai Nabi terasa hati. Tu dia. Hari dia nak masuk Islam tu, Nabi macam layan tak layan, acuh tak acuh. Begitu. Sehinggalah ada sahabat yang mengingatkan. Tu kata Rasulullah, berlapang dada dia. Ada yang mengingatkan kisah Nabi Yusuf yang memaafkan abang-abang dia. Ada yang sebut cerita tu Nabi jadi lembut balik. Itu Rasulullah, dia lapang dada. Lalu dia layan balik Umar. Maknanya itu Rasul. Walaupun dia Rasul, dia manusia yang empunya perasaan. Ada kecil hati dia dengan isteri-isteri dia. Kan Nabi pernah sebulan tidur seorang. Kecil hati dengan Hafsah, Sayyidatina Hafsah.
kecil hati dengan Aisyah, baca dalam At-Tahrim, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Allah bela Rasulullah. Allah suruh Hafsah dengan Sayyidatina Aisyah supaya bertaubat kepada Allah. Kenapa? Kerana faqad sagat qulubukuma, kerana hati kamu berdua, kata Allah, wahai Hafsah dan Aisyah, hati kamu telah cenderung menyakitkan hati Rasulullah. Tu Nabi pernah peluk bantai, kita kata bantai peluk lah. Seorang Nabi tidur sebulan, peluk bantai peluk. Kita kata bantai peluk lah, walaupun tak ada lah bantai peluk panjang macam kita tu. Peluk-peluk subuh pukul 9. Nambah hujan-hujan ni lagi dia naik angin. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimah, perasaan tu ada. Allah tolong dalam perang Uhud. Walaupun akhirnya tewas dengan kecekapan Khalid ibn Walid yang memintas daripada belakang, tetapi Allah kata, aku tolong fi mawatina kathirah, dalam banyak peperangan. Tak masuk tajuk lagi ni, tengok atas dulu, tengok pangkal ayat dulu. Allah tolong bila? Ahzab. Sehingga disebut oleh almarhum Abdurrahman Mubarak Furi dalam kitab sirahnya, menyatakan tidak ada peperangan yang Nabi paling cemas, paling letih, paling memeningkan Nabi kecuali perang Ahzab. Ini ditulis oleh Abdurrahman Mubarak Furi. Kenapa? Kalau perang Badar, Nabi menghadapi musuh luaran, Abu Jahal and the gang. Kalau perang Uhud, Nabi menghadapi Abu Sufyan and the gang. Tapi perang Ahzab, Nabi menghadapi 10,000 tentera Abu Sufyan dan menghadapi musuh dalam selimut Yahudi yang buat khianat ketika Nabi sedang menggali parit. Letih Nabi nak kawal dua-dua, Nabi penat. Itu perang Ahzab. Makanan tak cukup. Musim sejuk tahun 5 Hijrah, musim sejuk. Saya dah sebut banyak kali dalam kuliah, sejuk Madinah sampai ke tulang hitam. Bukan main-main. Saya pernah rasa sejuk Madinah 7 darjah Celsius ketika satu musim haji. Keluar hotel tu bercakap, berasap-rasap mulut macam Liverpool and Manchester United. Dan Liverpool kena 7-2 baru ni dengan Aston Villa. Ustaz Hapai, dah aku jelin ya. Hampa macam tak tengok macam warak Kan hampa wali semua. Tengok pun bukan tengok semua, tengok dalam YouTube tak ada apa, buka handphone tengok satu je 5 minit, tengok gol-gol aja pun. Tak adalah tunggu sampai habis, tak nak projek teman. Angin bertiup kencang, musim sejuk. Tahun 5 Hijrah nak gali pula parit, bukan parit macam belakang rumah. Parit yang lebarnya kuda dewasa kalau lompat jatuh tak lepas. Tuan-tuan muslimat boleh bayang, tentera Abu Sufyan 10,000, ulama sebut 10,000 tu semua kuda. Bayang tak? Tentera Nabi 3,000, satu riwayat 5,000. Tentera 5,000 ke 3,000 ni bukan semua kuda. Abu Sufyan campur Bani Ghatfan, campur sikit Badui apa semua, semuanya 10,000 ni tentera berkuda. Daripada hujung parit sampai hujung parit, kepala kuda semua. Tuan boleh bayang tak 10,000 tentera berkuda? Betul-betul nak bagi ranak kepimpinan Islam Rasulullah. Betul-betul nak bagi ranak
kepimpinan yang dipimpin oleh Rasulullah, negara Islam yang berdaulat itu. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah menolong dan membantu dengan tentera yang tak dapat dilihat. Lam tarawunaha, kamu tak nampak. Bukan sekadar malaikat turun di Badar, tetapi Allah hantar dengan angin yang bertiup kencang, sehingga ulama bahas angin ni punya kuat. Kita nak sebut berapa ratus kilometer dia punya speed, kita pun tak boleh nak bayang. Kekuatan angin yang pukul tentera Abu Sufyan sampai terbalik habis khemah. Entah boleh bayang. Kalau ribut melanda kita di Malaysia, terbang habis bumbung rumah. Dipendang hari itu baby dalam buai, dengan buai-buai itu diangkut jatuh kat bendang, dipendang. Alhamdulillah Allah selamatkan baby itu. Angin tu angkut dengan doi-doi itu sekali. Tu dipendang. Nak kata kuat tak kuat angin. Tetapi bila sampai angin tu punya laju pukul Abu Sufyan, kita katalah 1000 kilometer, sampai dekat Nabi dan para sahabat, Allah perintahkan angin jadi perlahan. Allahu Akbar. Itu ulama bahas. Sampai angin tu masuk Madinah, kata ulama, angin tu sepoi-sepoi bahasa. Dia hentam Abu Sufyan tadi 1000 kilometer, masuk Madinah kena ke Nabi, bahagian Nabi, tentera belah sana, jadi sepoi bahasa, masuk Madinah jadi angin biasa. Kerana angin ialah makhluk yang diperintah oleh Allah. Allah bantu tak? Bantu. Abu Sufyan balik begitu aja dengan bangganya. Kali ni Muhammad tahulah 10,000. Uhud 3,000, ni 10,000. Mereka lupa Allah. Dan itu tolonglah, hentikanlah kita buat dosa, maki hamun orang, terutamanya maki hamun Sahibus Samahah, Datuk Menteri kita yang kena COVID-19, Datuk Seri Dr. Zulkifli. Berhentilah tulis maki hamun. Tak ada siapa yang nak kena COVID. Tak ada siapa mau. Saya sebut banyak kali dah, takdir Allah, ketentuan Allah mengatasi segala-galanya. Kita boleh ikut SOP, ikut. Walaupun tak selesa ni, semayang pakai topeng ni, siapa yang selesa? Gatai bulu hidung. Iya. Bubuh-bubuh dia garu gatai. Bulu hidung pula dengan misai tak boleh nak beza. Jadi highway lebuh raya dia bersambung. Siapa yang selesa? Tapi kita kena patuh dengan kes yang meningkat. Cuma kata menteri, jangan panik dan jangan pula sambil lewa. Hari ni Pening boleh tahan juga 7 ke 8 kes. Kedah tak sahlah dalam penjara tu. Penjara dan UUM tu yang paling tinggi lah. Penjara tu paling banyak di Alustar. Kita doakan semoga semuanya baik. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, tak ada siapa ndak, tapi takdir mengatasi. So kita patuh ajalah. Mana selesa semayang pakai topeng, social distance 1 meter, mana selesa. Sampai ada orang Perli, ni semayang macam ni sunnah WHO. Dia boleh kata sunnah WHO tu yang tak tahan tu. Patuhlah ulil amri kita. Patuh. Mereka bincang, pecah kepala, fikir. Tuan-tuan, muslimin muslimat, takdir Allah mengatasi semua. Kita hanya boleh berusaha. Sebab itu Allah pukul Abu Sufyan dalam keadaan dia lupa Allah, maha gagah, maha perkasa, dan Allah bantu ketika dalam perang Ahzab. Walaupun tak ada peperangan besar, tetapi panah memanah berlaku juga
sehingga membawa kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Baik. Okey, sambung ayat. Sambung ayat. Allah kata, aku tolong kamu wa yauma Hunainin. Kita nak masuk tajuk, nak cuci hati. Kita nak cuci hati. Dan aku menolong kamu, kata Allah, wa yauma Hunainin, pada hari Hunain, maknanya peperangan Hunain. Aku tolong. Aku tolong kamu dalam perang Hunain. Tapi Allah cerita dalam tu, yang kita istimbat hukum, inilah pembersihan hati, inilah pembersihan diri. Ketika mana Allah kata aku tolong kamu dalam perang Hunain. Perang Hunain berlaku 6 hari bulan Syawal tahun 8 Hijrah selepas Fathul Makkah. Fathul Makkah bulan Ramadan. Hunain ni lembah antara Makkah dengan Taif. Tapi dia lebih dekat kepada Taif. Dia lebih hampir kepada Taif. Baik. Peperangan Hunain berlaku bila mana puak Hawazin dan puak Thaqif dipimpin oleh seorang lelaki yang kufur, yang Amir bin Tufail. Amir bin Tufail memimpin Hawazin dan Thaqif untuk menentang Rasulullah kerana mereka tak nak terima Islam. Abu Sufyan dah masuk Islam. Mu'allaf, golongan yang dilembutkan hati. Mu'allaf, geng dia ada 2,000. Fathul Makkah masuk Islam, geng Abu Sufyan 2,000. Daripada Madinah masuk Fathul Makkah 10,000. Tengok pembersihan hati. Sambung ayat. Idh a'jabatkum kathratukum. Ini dia tajuk malam. Idh, ketika mana, a'jabatkum, kalimah ujub. Ujub, Ain, Jim, Ba, ujub. Kata Abdullah Al-Mubarak, apa dia ujub? Ujub ialah kamu rasa kamu hebat, orang lain tak ada apa. Oh, berat penyakit. Menimpa siapa? Menimpa para sahabat. Allah cerita dalam ayat tu. Apa yang mereka ujubkan? Idh a'jabatkum kathratukum. Ketika para sahabat merasa hebat dengan sifat ujub, oh ramainya jumlah tentera. Kita pukul hari ni 12,000 Hari tu Badar 300 ya. Lintang pukang Abu Jahal. Hari tu Uhud kita tinggal 700 Boleh kita lawan. Hari tu Ahzab gali parit pula tu. Lapak perut, ikat batu di perut. Nabi 2 ketui batu, ikat perut dengan batu. Lapar. Pukul elok Ni 12,000. Kacang duit sok okok teh hunter. Okok daun Puak Hawazin berapa ramai? 3,000. Kita 10,000 dari Madinah, campur 2,000 Abu Sufyan, 12. 3,000 dengan 12. Nisbah 1, nisbah 4. Simple mathematics. Makna 1 tentera kafir, 4 tentera Nabi. Oh, banyak. Apa dah. Relax lah, hampa pergi dulu. Esok okok ni hampa pergi dulu. Ambil duk menyimbang tu. On the way ke lembah Hunain. Nabi depan dengan sahabat-sahabat kibarul sahabah. Nabi duduk depan. Ni sahabat belakang ni. Sahabat-sahabat belakang ni ambil duk menyimbang.
Duk balik rokok lawan duk cucuk rokok daun apa semua ni sambil sembang. Depa kata kali ni depa tahulah, depa kenal kita siapa. 12,000 nak mampus. Ujub. Iz a'jabatkum, menimpa walau para sahabat. Tuan-tuan bayang penyakit ujub. Walaupun ada sifat ujub yang lain seperti hasad, seperti bakhil, tetapi ada tak ayat dalam Quran menghubung kaitkan hasad, bakhil dengan sahabat? Tak ada kecuali ujub. Nak kata bahayanya ujub, kita rasa hebat. Tu saya relate tadi surah Al-Alaq. Itu yang saya masuk mukadimah dengan menyentuh seketul darah itu. Biar kita sedar siapa kita. Saya dengan tuan-tuan sama aja kita. Cuma Allah beri saya sedikit kelebihan ilmu itu aja. Kita hanyalah hamba Allah serupa tu aja. Dan kita tak boleh berlagak, tak boleh ada sifat ujub, merasa kita hebat, merasa kita ni habis tinggi lah. Jangan. Allah kata, falam tughni ankum syai'a. Jumlah kamu yang ramai itu sedikit pun tidak beri manfaat kepada kamu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas kata Allah menjadi sempit bagi kamu. Cerita sahabat, bumi yang luas jadi sempit bila? Ketika mereka diserang hendak oleh puak Hawazin. Menyembang duk balik telan kurma kena rokok daun lah, bukan danghil. Taulah depa, taulah kenal lah ni Madinah ni. Cakap atas huntur. Kita kepak, kita jentik telinga, kencin buat-buat tu. Hamboi sembang. Hak Nabi depan tu. Nabi tak tahu depa sembang belakang tu. Allah hukum on the spot. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kamu lari ke belakang lintang pukang. Hak paling awal lari, hak sembang deras tadi. Panah yang dihujani. Hunai ni dia lembah, so kiri kanan tu ada bukit. Hawazin dan Saqif depa tunggu siap dah dengan panah. Panah tuan-tuan. Kita kecil-kecil duk main senapang peluru buah ceri apa ke. Buah apa kita main dulu kecil-kecil. Saya duduk asal Gombak dulu kecil-kecil duk main hatu lah pun. Kan kita kecil-kecil umur 5-6 tahun main musim hoki Piala Dunia, hoki lah. Tak budak. Kan? Hoki lah. Nama macam-macam. Ni Ajit Pal Singh. Ingat lagi saya, Ajit Pal Singh ni pemain hoki India tu yang hebat tu. Dia ni Ajit Pal Singh ni tak apa kenama. Perasan Ustaz, habis kan pesta bola merdeka Korea main bola pula. Korea pula cabengkan. Dua budak. Tak ada musim kan main senapang dulu lah. Kan? Adalah pergi cari kayu, lepas tu tarik dengan getah. Ada lah budak-budak lah mana reti. Kan? Budak-budak lah apa piupuk apa kejadah game saya pun tak tahu. Cakap seorang lah. Ambil dah. Ada belakang tu. Cakap dengan siapa? Dia orang gila ke apa? Kan? Yang kita tengok kat kedai kan. Weh, belakang tu. Alright. Lu balik rokok. Ni game apa pula dah? Kita tak pernah main. Saya tak pernah main. Menatang tu pun tak tahu. Budak lah. Yalah zaman teknologi. Suruh mereka main getah apa. Haram. Main galah panjang pun tak tahu bah. Kita galah panjang habis siap lompat habis. Kita main dulu. Budak-budak main congkak bukan hak jenis beli kedai tu. Tanah tu gali naik hitam.
Kan kita main congkak, kaut tu dengan jari-jari hancur habis, balik kena rimbat dengan orang tua. Momen-momen tu ada kat kita. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, ni panah betul. Bukan senapang kita buah tu tembak tu pun kena perit dah pungkok. Kan kita main waktu tu pula cerita combat Sergeant Saunders dengan Lieutenant Henley. Allah, saya ingat lagi waktu cerita combat tu. Waktu cerita combat, time tu time mengaji. Saya masih ingat mengaji tu tak jauh lah rumah saya di Gombak tu, 2-3 rumah. Arwah dah sampai kita hafal Quran. Arwah dah, moga pahala mengalir ke dia. Dia mengajar saya, arwah Nek Siti, panggil Nek Siti, arwah dah. Rotan ni dia. Dan kadang tak pi kona pi tengok combat. Ni saya. Kadang-kadang tak pi mengaji. Kona pi tengok combat tu Sergeant Saunders dengan Lieutenant Henley. Manjang kalah Jerman, semua Amerika menang. Jerman topi dah sampai tutup biji mata. Sampai depa panggil kereta Myvi tu topi Jerman. Myvi hak lama tu. Topi Jerman tu tutup mata habis topi Jerman. Manjang kalah Americana kata si Jerman tu. Ingat lagi dialog tu sebab kuat penting mengaji. Punya nakai. Penangan combat punya pukul, TV hitam putih. Mana ada color-color, tak ada. Tahun 60-an 70-an tu. Balik bapa Amerika tunggu kita, pak kita. Nek Siti duk report, arwah duk report. Kita tak pergi mengaji. Bapa Amerika tunggu dengan kayu, mampu. Arwah ayah bedai situ lah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, nak sebut zaman tu kita lalu, ni bukan peluru kecil-kecil lagu tu, buah ceri ke apa, buah adalah kita kena tu pun perit pungkuk, sakit badan. Tuan-tuan boleh bayang panah tuan-tuan menghujani para sahabat tu, yang Allah kata wadaqat alaikumul ard, bumi yang luas menjadi sempit bagi kamu. Baru tahu. Walaupun akhirnya Allah kurniakan kemenangan, tapi Allah nak ajar apa? Tu dia penangan sifat wujud. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Allahu akbar. Surah Sad. Iblis ditanya oleh Allah, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, kenapa tak nak hormat kepada makhluk yang aku dah cipta dengan kekuasaan aku? Astakbarta, engkau ni sombong ke? Am kunta minal 'alin, atau engkau rasa engkau hebat? Qala, iblis jawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ayat 70 lebih surah Sad. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, aku api, dia tanah, Adam tanah. Apa tu? Ujub. Ujublah yang menjahanamkan, mengeluarkan iblis dari syurga. Lalu ulama bahas, Imam Ghazali bahas dalam Ihya, pecahan-pecahan kepada ujub dan cara-cara mengatasinya. Kalau kita nak sebut ringkas,
Antaranya ujub kerana kekuatan tubuh badan, hebat, badan sado. Gym ni tiap-tiap malam. Ketui ni dia pakai t-shirt tu, amboi six pack tu. Kita tak ada lah six pack, overpack ada lah. Dia kemas elok, petak-petak perut tu. Kan dia ada minuman special dia. Teh tarik apa semua ni tak usah cari penyakit lah. Kan nasi ni jarang. Dia ada makanan special dia untuk mengekalkan sado dia tu. Jangan badan sado tapi cakap mampu. Tu darai bukan sado. Hadir menu bang, mampu. Imam Ghazali kata apa? Kalau kamu rasa hebat dengan tubuh badan kamu, kamu rasa ujub dengan tubuh kamu, minum, saya kenal lah ramai kawan-kawan lagu tu. Dia ada minuman dia, susu dia tu special. Tak ada susu macam kita. Makan dia ada lah, dia punya apa nama ni, gandum dia ada lah. Kita roti canai balun ikut dan ya. Banjir selalu. Walaupun tak musim banjir roti canai. Sampai ni dia 2 kaki duk atas tu. Kita ada kawan-kawan lagu tu. PG merajin, baguslah. Tapi jangan rasa ujub, jangan rasa hebat. Imam Ghazali kata apa? Kamu fikirlah. Cara mana kamu nak leburkan dia? Kamu fikirlah. Satu hari ulat akan makan tubuh kamu. Cara nak hilang ujub kerana rasa kuat tubuh, hebat. Berketui sana, berketui sini, hebat. Jalan pandang itu macam ni. Aja ni kurus melayang tiup di angin. Dia badan sedap. Ketui. Pakai t-shirt ngam-ngam fit. Kita t-shirt londeh habis. Kurus. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata, ingat waktu kamu baring nanti dalam kubur, kamu duduk alam barzah, ulat akan makan kamu. Hilang semua hak sado-sado. Tanggai semua lengan kamu, biji mata kamu habis tercabut. Tinggal rangka tulang, tunggu nak bangkit akhirat dia. Mana sado kamu, mana cantik kamu, habis, kata Imam Ghazali. Bukan Islam larang suruh jadi sihat. Tidak. Ada anak murid saya pergi gym hari-hari, malam pun makan telur goreng. Kan? Malam makan telur bungkus. Kita makan nasi. Pas kuliahan kita nasi goreng. Tolong kot dia tengok live ni dia gelak lah. Anak murid tu rapat dengan saya. Macam anak angkat lah, dia panggil saya pun Abi, tak panggil Ustaz, panggil Abi, panggil ayah. Anak angkat lah, rapat lah dengan saya. Mungkin dia tengok live ni. Dia malam telur bungkus lah. Kita dengan nasi apa bagus punya duk makan. Kita tak kasi dah jaga. Memang dia berjaya. Turun 7 kilo, 8 kilo, turun. Nampak kecil sikit muka dia. Berjayalah dia nya. Dengan telur bungkus dia tu. Tapi kita tengok dia kena telur bungkus, pengsan kita. Kalau kita pakai mati tentu ya. Tak boleh pergi. Allahu Rabbi. Betul lah jaga kesihatan bagus apa. Tapi jangan rasa kita hebat dengan tubuh kita hak sihat lagu tu. Kita pandang lekeh dekat orang yang tak tubuh macam kita. Ingat kata Imam Ghazali, nanti ulat mai makan. Habis. Apa lagi Imam Ghazali kata? Ujub kerana keturunan. Rasa hebat dengan keturunan. Ni kami ni keturunan Said Sharifah ni. Dia main. Ampa keturunan apa? Mamak tongkang lah. Dia mula. Astaghfirullah. Jangan hina keturunan orang berdosa. Imam Ghazali kata apa? Dia ambil hadis Nabi dengan Fatimah.
Dia ambil satu dialog ketika Imam Ghazali nak potong ujub kerana keturunan. Kan keturunan Nabi mulia, Bani Hashim. Dahlah Quraisy, Quraisy tu mulia. Celah Quraisy, Bani Hashim pula mulia. Rasulullah pula. Fatimah Bani Hashim, anak Nabi. Ketika Nabi berbual dengan Fatimah, ulama Imam Ghazali ambil cerita ni nak potong keturunan. Ujub kerana keturunan, rasa hebat keturunan. Tuan-tuan, Rasulullah satu hari menyembang dengan Fatimah Az-Zahrah, nak bongsu yang dia cukup sayang. Kalau Nabi tengah duduk macam abang duduk, tiba-tiba Fatimah datang, Nabi akan bangun, sambut Fatimah, cium Fatimah. Nabi bangkit. Wahai ayah. Boleh buat begitu? Boleh. Sayang ke anak? Tapi Nabi, kalau dia berjalan, sahabat duduk, Nabi berjalan, sahabat, Nabi masuk majlis, sahabat duduk, tiba-tiba sahabat nak bangkit, Nabi tak mau, Nabi tak bagi, tak sah. Itu Rasulullah. Tapi kalau dia duduk, Rasulullah duduk, anak dia datang, Nabi akan bangkit. Maka Nabi nak ajar hukum, dia tak boleh, orang lain tak apa. Nabi tak mau. Kita boleh. Kita tengah duduk, mai tok guru lama besar, bangun hormat dia. Boleh. Hatta hormat jenazah mayit lalu, walaupun bukan Islam. Kan Nabi suruh bangun hormat. Kan? Kita duduk minum kopi, tiba-tiba dengar teng. Kita ada ingat hari apa ni? Hari keramaian apa pula? Makin kuat orang tu. Kan? Makin kuat. Kita duk bagui hirup teh tarik tu. Tengok lalu long dia, Cina mati. Nabi aja bangun dan hormat. Bukan hormat si long mampu tu, dah. Bukan hormat dia. Nabi kata hormat yang merenggut nyawa tu, malaikat maut tu. Tu dia. Supaya apa? Supaya ingat kemati. Tak bangun pun tak apa. Tapi Nabi kata kalau bangun lagi elok. Bangun bukanlah bangun-bangun India punya tabik. Tak payahlah. Satu kedai pula pergi tabik lagu tu, habis lalu India potong tangan tu. Dah, rokok sampai tinggal belakang punya tabik. Habis-habis tabik boleh. Bukan lagu tu. Menghormati yang merenggut nyawa, hormat malaikat maut yang dia juga akan datang dekat kita. Tu Islam punya ajar adab. Baik. Fatimah datang, Nabi bangkit, Nabi peluk, Nabi cium, dia kata duduk. Sembang punya sembang. Nabi kata apa? Wahai Fatimah, mintalah apa yang kau nak, aku boleh bagi. Tetapi wahai Fatimah, aku tidak mampu menyelamatkan engkau dari azab Allah. Imam Ghazali ambil cerita ni. Imam Ghazali kata apa? Tanpa beramal, hang keturunan hebat mana pula punah amalan. Abu Lahab pak nakan Nabi. Saya selalu sebut, ni nak masuk Maulid, bulan depan Maulid. Dibebaskan hamba dia nama Suwaibah. Suwaibah tu Abu Lahab bebaskan, suruh susukan Nabi. Maka Suwaibah itu ibu susuan Rasulullah. Sama dengan Syaimak. Syaimak apa semua ni ibu susuan. Masuklah kawan-kawan yang sama sesusu dengan Nabi, saudara susuan Nabi, antaranya Syaimak dan sebagainya. Bagaimana Suwaibah dibebaskan. Abu Lahab tu saya selalu sebut, kalau ikut embryologi, kalau ikut apa nama ni DNA, kita katakan darah Abu Lahab ada dalam darah Nabi. Pak dua beradik, Abdullah dengan Abu Lahab dua beradik, jantan.
punya kuat DNA Nabi. Kita kata secara mudah, darah Abu Lahab tu ada menumpang dalam darah Nabi di sudut DNA. Sebab ayah Nabi Abdullah lelaki, abang dia Abu Lahab, tentulah darah tu ada pertalian DNA. Kita katakan begitu. Tetapi wa mra'atuhu hammalatal hatab, dengan bini-bini dia sekali hancur masuk neraka. Imam Ghazali kata tak ada nilai keturunan yang hebat tanpa beramal. Itu yang Nabi kata tidak ada beza di antara Arab dan bukan Arab melainkan takwa. Hang Arab ke kalau hang tak bertakwa hang bungkui. Hang keluarga Nabi ke hang lawan Islam hang bungkui. Imam Ghazali ambil cerita ni nak potong ujub kerana keturunan, kerana ada manusia yang berbangga dengan keturunan dia. Oh, saya susu galuh saya ustaz sampai Saidina Hasan, saya susu galuh saya Saidina Husain. Alhamdulillah, bagus. Jikalau kamu tak semayang, tak jadi apa kamu. Ujub, apa lagi? Ujub kerana harta. Ramai tak orang ujub kerana harta? Ramai. Belagak dengan duit yang banyak. Pergi beli kereta. Ada anak-anak murid report dekat saya, dia jual kereta aja. Anak murid report. Dia jual kereta aja. Lalu adalah seorang ni tokim mah. Dia kenal lah kawan ni tokim mah. Melayu lah tokim mah. Beli Velfire ke apa, kereta ada lah. Oh, bila beli tu semang-semang. Orang tak kenal aku lah tokim mah Amboi. Anak murid tu report. Saya kata sabar. Anak murid tu terasa dihina. Si kawan tu cakap, orang macam kena nak buat. Aku tak ada duit, aku token mah hoi. Astaghfirullah. Hang mati besok, hang bawa ke mah hang masuk kubur. Imam Ghazali kata, kamu bawa ke hartamu ke kubur? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa wa amaluhu au kama qala. Nabi kata bila kamu mati, mengiringi kamu ke kubur tiga perkara, iaitulah pertama sekali ahluhu, keluarga kamu ikut kamu pergi kubur, hantar kamu keluarga kamu. Dua, maluhu, harta benda kamu, kereta kamu diguna orang, motor kamu ditunggang anak, hantar kamu ke kubur. Tiga, amaluhu, amalan kamu. Fayarji'u ithnani, habis kamu ditanam kembali, ithnani, kembali ke rumah dua, kembali dua, ahluhu, keluarga balik. Ayah balik, suami balik, isteri balik. Kalau suami dia mati, balik. Life must goes on, balik. Hidup mesti diteruskan. Tak habis kita nak menangis, tak habis tuan-tuan, walaupun sedih. Rasulullah sedih isteri-isteri dia meninggal, Nabi menangis, nak menangis, itu sifat manusia. Tetapi hidup mesti diteruskan. Kesedihan itu benda biasa. Balik keluarga, ahlu. Balik juga maluhu, motor kamu balik. Anak kamu bawa ni motor tu, dia kona-kona tepi kubur kamu, dia rem 3 dah, ni dia punya angkat. Pak baru ma rabbuka rum. Malaikat kata ni dia anak hang rempit, 3 dah bagi, mampu. Ya Allah, minta berlindung ya Allah. Balik harta, balik motor, balik kereta, balik semua balik. Wa yabqa wahid, tinggal dengan hang satu ke. Amalu, semayang hang tinggal, puasa hang tinggal, nak bela kita. Maka tuan-tuan ingat, harta tak bawa mati. Baik tu jangan bakhil. Tu yang pepatah Arab sebut, al-kafan ma la jaibun. Kita belajar Arab dulu. Bila kita belajar Arab ni,
Tok guru kita bila nak balik dia ajar kita peribahasa Arab. Dia ajar kita al-jahlu mautul ahya, al-kafan ma la jaibun. Antaranya dia ajar kita al-kafan ma la jaibun. Tu pepatah Arab. Apa dia? Kain kapan tak ada poket. Tu pepatah Arab. Kain kapan tak ada poket. Kain kafan mana ada poket? Maknanya kan duk bakhil lah, tak bawa 5 sen pun. Lalu satu lagi, ar-raqaq pening. Orang sokok pening kata. Muslimin dan muslimat, ujub kerana harta. Apa kita nak fikir? Aku tak bawa 5 sen pun dalam kubur. Aku kena tolong orang, aku kena bantu orang dengan duit aku kena sedekah, aku kena tolong takat mana aku mampu. Sebab aku tak bawa dalam kubur. Even 5 sen kita takkan bawa. Muslimin dan muslimat, PKPP takat tu dulu. Alhamdulillah kita duk suspend dah semalam. Tok Abah punya ucapan, dia kepung PKP mampu dah aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kita kena jaga SOP elok-elok. Jaga elok-elok. Pergi tempat orang ramai apa pakai topeng apa semua, jangan duk buat lebih kurang. Bak virus ni sudah bermaharaja lela. Selangor banyak, semua ada kes sekarang. Tak ada zon kuning. Tempat saya Gombak ada 1-2 kes. Allahu Akbar. Sungai Buloh apa semua ada kes dah. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada virus yang kita tak nampak ini. Moga Allah tarik daripada negara kita Malaysia dan juga dunia amnya. Mudah-mudahan. Walaupun umrah, sahabat-sahabat hantar video, hantar gambar umrah kali pertama selepas Covid, boleh berada dalam Masjidil Haram selama 3 jam sahaja. Lepas tu kena keluar. Bila nak keluar tu kena sanitize. Habis grup ni keluar, grup baru pula masuk. Oh, jadi tawaf sunat tak boleh. Jadi macam tak apa sedap. Tapi hak itulah yang kita kena ikut. So, kalau dia buka umrah tuan nak pergi-pergilah. Tapi itulah SOP dia. Tak macam dulu dah. Kita boleh melepak, minum zam-zam, tengok Mina Harap lalu, zam-zam pun hilang. Nakai biji mata jantan tu. Hampalah, bukan saya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, moga-moga Allah memberi keberkatan kepada kita dan menjadikan perhimpunan kita ini asbab untuk kita selamat di bumi mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma asrif anna hadzal bala wal waba ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.